Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 8 Mei 2020, hari ini hari Jumaat, bertemankan saya Uyaina, Farin Ahmad dan juga Howard Rizwana Rizwan. Macam-macam yang ingin kami kongsikan bersama anda pada hari ini. Seperti biasa, pada hari Jumaat dalam segmen Hikayat Perkahwinan. Tapi nak tahu topik apa, tunggu dulu. Betul balik. Baik, kita dah menjelang ke hari yang ke-15 di bulan Ramadan, dan kalau kita tengok kemeriahan dan mungkin bayangan raya itu dah mula-mula terasa, termasuklah mereka berdua ni yang dah mula mengenakan baju raya nampaknya. Apa kurangnya Farin Ahmad yang mula mengenakan kurta? Okey, tapi untuk mungkin menambah sedikit kenangan atau kemeriahan itu, apa kata kita kongsikan terlebih dahulu Celcom Indahkan Raya. Ini dia. Assalamualaikum. Anda semua bersama dengan saya, Aisyah Azman. Korang mesti tanya kan macam mana Aisyah prepare untuk raya bila waktu-waktu MCO ni. So, kalau korang nak tahu, jom ikut Aisyah. Okey guys, sekarang ni kita berada kat dalam bilik yang penuh dengan baju-baju Aisyah. Aisyah memang tak tahu nak buat apa dah dengan baju-baju ni semua. Jadi Aisyah ingat Aisyah nak bagi sikit lah dekat kawan Aisyah. Jadi sekarang kita video call dia. Okey, biru dengan yang bunga-bunga. Okey. Aisyah nak tanya. Ya. Aisyah guna line apa? Clear je tak? Aisyah guna line Celcom, Isha. Tak ada line yang lagi bagus daripada Celcom. Selalunya Celcom je yang paling bagus. Isha, nanti Aisyah bagi baju-baju yang Isha pilih tu dekat Isha. Okey. Okey, bye. Bye. Okey guys, sekarang ni Aisyah nak beli langsir. Jadi kita tak boleh pergi mana-mana, kita beli online je. Sekarang ni Aisyah nak connect dengan hotspot Celcom. Okey, sekarang ni dah connect. Wow, cantik juga kat online ni kan. Okay, Aisyah ingat Aisyah nak beli yang ni. Okey, beli yang ni. Okey, sekarang ni Aisyah rasa dah cukup lah kot aktiviti untuk hari ni. Rasa macam penat pula bulan-bulan puasa ni banyak buat aktiviti kan. Sekarang ni Aisyah nak tengok drama favourite Aisyah secara live stream, okey? Okey guys, finally Aisyah habis juga tengok drama 5 episod straight. Memang tak ada langsung gangguan internet. Memang super. Sekarang ni Aisyah nak nap kejap. Selalunya, mak dengan ayah Aisyah lah jadi tempat Aisyah mengadu. Aisyah akan call diorang dengan menggunakan line Celcom. Kalau ada apa-apa masalahnya Aisyah hadapi. Okay, di kesempatan ini, Aisyah ingin menyusul 10 jari. Memohon maaf kepada semua yang pernah mengenali Aisyah. Jika ada terkecil hati ataupun terasa hati. Aisyah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Terima kasih kerana menonton. Bye! Baik, itu dia tadi Celcom Indahkan Raya. Baik, tumpuan kita kepada topik kita pada hari ini iaitu hikayat perkahwinan. Jadi kepada adik-adik abang, abang ingin berkongsilah sebenarnya hari ini. Okey, saya nak tanya dulu kepada Uyaina dan juga Berdebar saya. Bukan. Okey. Kalau mencari pasangan, adakah anda sebagai seorang wanita yang akan setia tak kira susah senang bersama dengan suami? Dan apakah mungkin jangkaan ataupun harapan anda kepada seorang suami terhadap mungkin kesusahan anda berdua? Bagi saya secara peribadi, setiap orang akan mempunyai tahap kesusahan dia yang tersendiri. Orang kata lain orang, lain rasa susahnya. Tapi kalau macam saya, apa yang pasti saya mahukan suami saya tu untuk susah senang bersama dengan saya. Seperti mana saya akan cuba sedaya upaya saya untuk susah senang bersama dengan suami. Tetapi mesti kena ada had dan limitnya juga, Hawa. Ini jawapan selamat. Ini jawapan selamat. Dah ada kriteria. Okey, dia. Hawa macam mana, Hawa? Anda berdua belum berumah tangga lagi, tapi ini mungkin harapan. Tapi ini mungkin harapannya. Okey, harapannya apa-apa pun saya rasa dalam semua pasangan rumah tangga nak seseorang yang memahami. Bila memahami tu mungkin yang susah insya-Allah akan jadi senang. Okey, itu lagi selamat jawapannya. Mungkin kita ada berbaki masa sikit. Saya nak bagi lagi satu situasi. Okey, wanita ni selalu dikaitkan kalau lelaki bila ekonominya bagus tapi bila jatuhnya susah
susah, kat situlah wanita ni akan rasa tergugat dan mula rasa teruji sebenarnya. Setuju ataupun tidak sebenarnya? Saya setuju. Macam kita selalu dengar yang biasanya seorang isteri itu akan diuji apabila suaminya tidak mempunyai apa-apa. Manakala si suaminya pula akan diuji apabila dia mempunyai segala-galanya. Dan ini sebenarnya menarik kerana Farian Ahmad dah interrogate kami berdua. Topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah kesusahan menguji kesetiaan. Sebab kalau diikutkan kesusahan ni sangat subjektif. Ada orang yang kaya raya macam mana pun ada susahnya. Tetapi ada juga yang fikir kalau ada masalah duit, masalah kewangan, tak apa. Tetapi ada orang juga yang tak tahan, hilang sabarnya. Dan mungkin juga masalah ataupun diuji dengan masalah fizikal maupun kesihatan dan sebagainya. Itulah yang kita akan bincangkan pada hari ini. Saya pasti anda semua mempunyai pendapat dan juga mungkin komen masing-masing mengenai topik kita pada hari ini. Jadi kongsikan bersama dengan kami di facebook.com/WHI-TV3. Apa yang pasti anda semua jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Setia bersama kami. Wanita Hari Ini. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Wanita Hari Ini. Saya nak pastikan anda terus bersama dengan kami, terus setia bersama dengan kami kerana topik kita pada hari ini cukup menarik, iaitu kesusahan menguji kesetiaan. Saya pasti sekarang ramai di antara pasangan, di antara kita semua yang diuji, terutamanya di dalam tempoh-tempoh musibah pandemik COVID-19 ini. Bukan sahaja kesihatan tetapi masalah ekonomi, dan inilah yang akan menguji, dan diharapkan topik kita hari ini mampu menjadi inspirasi untuk kita semua terus setia dan juga bahagia. Tapi sebelum kita lebih lanjut ke topik kita pada hari ini, apa kata terlebih dahulu kita bersama dengan Datin Sabrina Ahmad bersama Farina. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton Wanita Hari Ini yang disayangi. Semoga kita semua dilindungi dari segala virus membahaya. Amin. Hai, Mamiri In-House tiba bawa satu set Lovella khusus special untuk semua wanita-wanita kat luar sana gitu. Nak bagi semua wanita jaga badan sentiasa bertenaga, cergas, sihat dan wangi. Set Lovella ada 3 dalam 1. Lovella Chewable Tablet ni, cara pengambilannya senang saja. Hisap-hisap kunyah. Dia membantu memberi tenaga, menghilangkan masalah keputihan dan juga menghilangkan masalah bau badan. Cik suami suka bau badan isteri tau. Tiba-tiba bau hangit tengik. Cik suami nak tunggu ke? Tak, dia terus lari kan Naya. Yang kedua, kita ada Lovella Feminine Wash. Ini adalah khusus untuk pencuci dalaman wanita. Bau strawberry. Bila pakai confirm rasa segar, berani, wangi yang pastinya melekat. Semua akan suka tahu. Yang ketiga, kita ada sabun sabun pemutih khusus untuk celah-celah peha, ketiak dan tempat-tempat yang berdaki. Nak cerahkan kembali kawasan-kawasan yang gelap. Kita kan kena menyemarakkan rasa kasih sayang suami isteri. Yang pastinya kita kena jaga. Kalau kita tak jaga, kasih tu akan hilang. Sebelum cik suami balik, waktu dulu kita boleh lagi nak berlakon, sempat lagi nak bagi mandi, nak pakai wangi-wangi bagi elok. Sekarang ni tak ada masa dah nak berlakon. Sekarang ni adalah masa kita untuk bertindak. So, jangan buang masa, cepat-cepat dapatkan promo set Lovella hari ni. Tak mahal, harga mampu milik. So, untuk tiga item ni cuma berharga 100 sahaja. Dan hari ni kita buat promo, siapa yang beli akan dapat sehelai t-shirt secara percuma. So, jangan buang masa, lekas-lekas WhatsApp nombor staf Mamiri yang kat bawah ni. Okey, dan juga Farina membuka peluang untuk mereka yang menjadi ejen bagi produk Lovella ni, di mana kami ingin membantu anda untuk menjana pendapatan. Jadi tak perlu keluar rumah. Macam mana nak dapatkan set Lovella? Hanya perlu online sahaja. Duduk rumah, tunggu, jangan keluar. Kami postkan barang tu pada anda dan semua wanita wajib memilikinya. Jadi sampai di sini saja. Bye. Assalamualaikum. Duduk rumah, kita jaga kita. Pastikan semua pakai sanitizer dan pakai face mask. Okey, terima kasih Datin Sabrina Ahmad dari Farina. Baik penonton yang seperti kami kongsikan bersama anda pada hari ini, topiknya ialah kesusahan menguji kesetiaan. Sebenarnya setiap perkahwinan ini merupakan sesuatu yang mulia, yang indah, dan disebabkan kemuliaan itulah ada iblis yang mahu mengganggu dan setiap keputusan yang dibuat mencabar kesetiaan seseorang itu. Betul. Dan kita akan kupas dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini. Dan untuk itu sudah pun berada di talian sekarang kita bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Sehat ya Yaina dan Hawa, sihat semua? Sehat Alhamdulillah. Wah, hari ini berada di dalam kereta ya Ustaz? Sebab dalam kereta lain laju sikit. Kita memanfaatkan teknologi insya-Allah. Rumah lain tak apa laju lah. Minta maaf lah ya. Okey, tak apa.
Baik, Ustaz. Hari ini kita nak bercakap tentang topik kesusahan menguji kesetiaan. Apa yang pasti kalau kita bercakap tentang kesusahan ni, seperti yang Hawa katakan tadi, ianya sangat-sangat subjektif. Lain orang, lain kesusahannya. Sebagai mukadimahnya, Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan terlebih dahulu apa sebenarnya antara kesusahan yang mungkin dialami oleh pasangan-pasangan di luar sana. Baik, terima kasih ya Uyaina dan juga Hawa, para penonton wanita hari ini. Pada hari ini insya-Allah hari yang penuh barakah, hari Jumaat yang merupakan pertengahan, kita berada pada nisfu Ramadan, 15 Ramadan luar biasa. Topik yang sangat menarik iaitu kesusahan menguji kesetiaan. Baik. Betul. Sebelum saya nak merungkaikan dengan lebih jauh lagi ya Uyaina dan juga Hawa, saya nak kongsikan satu ayat Allah SWT. Allah Taala kata dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Apa Allah Ta'ala kata? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Sadaqallahul azim. Ila akhir ayat. Apa maknanya? Allah Ta'ala kata, Allah tidak akan menyusahkan, membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Subhanallah. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita ya para penonton semua, Yaina, Hawa, bila mana Allah uji kita dengan kesusahan. Saya yakin kesusahan sangat subjektif. Tak kiralah siapa kita. Ada orang susah sekian, ada orang kaya pun susah. Sebab apa? Susah nak jumpa suami, susah nak jumpa isteri. Ada orang miskin lagi susah nak makan dan sebagainya. Saya semalam letak di Facebook saya, Instagram saya, tanya kepada para netizen semua. Saya nak tanyalah jabatan netizen, para netizen tentang kesusahan ni. Majoriti mereka, ya Uyaina, Hawa semua, majoriti mereka kata betul. Sebenarnya kesusahan ini akan dapat menguji kesetiaan pasangan masing-masing. Kebanyakan mereka kata betul. Kerana apa? Ramai orang susah. Saya baca ada komen daripada mereka, ada mereka kata, Ustaz, sebelum kahwin kami senang, kemudian lepas kahwin kami susah kerana nak menjaga bapa dan sebagainya, dan akhirnya dibuang kerja, pakai kita buruk dan sebagainya. Tetapi asbab itu mereka setia hingga ke sekarang ini. Subhanallah. Ada yang dah berbelas tahun, berpuluh tahun kahwin kerana kesusahan ini menjamin kesetiaan dia. Tetapi bagaimana susah ini? Kadang-kadang Ustaz, bolehlah Ustaz cakap, Ustaz cerita senang aja kan. Orang Ustaz tak rasa susah Ustaz. Makan susah, Ustaz kadang susah bukan sekadar makan susah. Susah lagi kena pukul sampai lebam dan sebagainya. Tapi bagaimana tips untuk hadapi kesusahan yang melampau ini? Saya nak kongsikan. Tapi mungkin Yaina atau Hawa ada soalan, silakan. Ustaz, tadi Ustaz ada kongsikan netizen kebanyakannya bersetuju bahawa kesusahan memang menguji kesetiaan. Tapi sebenarnya kesetiaan ini pun subjektif juga. Tapi kita nak tahu apa bentuk-bentuk ketidaksetiaan ni yang boleh menyebabkan keretakan rumah tangga. Baik, sebenarnya kalau kita lihat, kalau ada orang kata, Ustaz, kadang-kadang kita ni susah, Ustaz, menyebabkan tak setia. Sebenarnya, dengan kesusahan dalam rumah tangga ini, dia bukan seperti black and white. Apa cakap putih faham tak faham di tengah hari ni kan. Hitam putihnya. Cakap bahasa dia bukan objektif. Perkahwinan ini dia bukan objektif sebab kita berkahwin dengan manusia bukan dengan robot. Manusia mempunyai perasaan, mempunyai cita rasa. Jadi maknanya setiap kesusahan itu dia ada cara dia. Dan perkahwinan itu dia ada rempah ratusnya, dia ada rencahnya. Tak semuanya kita akan flat saja kehidupan. Itu sebab kalau di kalangan tuan-tuan para penonton ada yang dapat kesusahan yang melampau, saya nak kongsikan tips untuk menghadapinya. Ada 3. Baik. CPR. Boleh saya teruskan ke Yaina, Hawa? Boleh, tapi kalau saya minta maaf nak mencela Ustaz, kalau tips tu kita simpan sikit di hujung-hujung sekejap lagi sebab kita akan bersama dengan Ustaz sekali lagi. Jadi Ustaz, boleh. Sebelum kita ke tips tu Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan terlebih dahulu. Sebenarnya kan kalau kita bercakap tentang kesusahan ni, ada tahap-tahapnya. Dan kita sebagai manusia mesti juga ada tahap yang kita boleh tahan. Dan Islam juga menganjurkan yang kalau sesuatu itu terlalu memudaratkan kita adalah lebih baik untuk kita menjauhinya. Jadi Ustaz, kalau kita bercakap tentang tahap kesusahan tu, ada tak limit ataupun orang kata garisan halus yang membuatkan kita untuk membezakan sama ada kita harus tetap setia ataupun kita perlu bersikap pentingkan diri sendiri? Menarik soalan macam lawyer yang tanya saya kan. Yaina ni memang lepasan lawyer luar biasa. Baik. Saya nak kongsikan para penonton. Betul lah apa yang Yaina kata. Sebenarnya saya rasa saya nak cerita lah Yaina kejap lagi, nanti saya akan cerita yang tips setia pula. Tapi yang ini tips pertama ni, CPR. CPR ni apa dia? Seperti Yaina kata, kesusahan ni ada tahap-tahap dia. Tetapi bagaimana kita nak berharapan? Sebenarnya
pertama sekali kita susah macam mana pun, tuan-tuan dan puan para penonton, kita kena ingat bahawa kesusahan ini akan membantu diri kita, insya-Allah. Kadang-kadang ada orang susah tapi dia rasa terseksa, ada orang dia susah tapi sebenarnya dengan susah itu menjamin kesetiaan dia. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan kongsikan juga doa. Kejap lagi lah, insya-Allah. Silakan. Ustaz Azam ni memang terkenal dengan dia punya akronim, dengan singkatan-singkatannya dan harapnya memberi manfaat. Tapi kepada penonton jangan risau. InsyaAllah. Macam-macam lagi yang kita nak tanya dekat Ustaz Azam ni. Dan Cik Farin Ahmad ni juga terkenal walaupun menjadi hero Malaya di kaca-kaca televisyen, tetapi juga merupakan seorang yang sangat-sangat setia. Dia angguk aja. Ada nak membela diri ke Cik Farin? Tak ada. Alhamdulillah, itu satu orang kata komplimen, pujian dan juga cabaran untuk diri saya untuk terus kekal menjadi pasangan yang baik dan soleh, insya-Allah. Okey, tapi tetamu kita selepas ini juga cukup istimewa yang mampu jadi inspirasi untuk kita semua, bukan kita saja di studio ini tetapi juga kepada penonton-penonton di rumah. Sebuah kisah yang saya rasa cukup indah, ujian yang maha hebat tapi mereka terus kekal setia bersama. Terlebih dahulu kita saksikan sesuatu yang kami ingin kongsikan terlebih dahulu. Sejarah hitam dalam lakaran portfolio penyanyi Ezzat Lazim akan sentiasa tersimpan dalam hidupnya. Namun, Ezzat bangkit dengan semangat baharu kerana enggan terpalit dengan kontroversi lalu yang hampir memusnahkan kerjaya dan perkahwinannya. Ezzat atau nama sebenarnya Muhammad Rohaizat Muhammad Lazim, 40 tahun, bersyukur kerana diberikan peluang kedua oleh isterinya, Nur Aziana Ramli, bagi membina semula rumah tangga mereka yang goyah apabila bekas vokalis Exist ini terjebak dengan dadah beberapa tahun yang lalu. Selepas beberapa bulan, dia dilanda dugaan besar akibat kes dadah. Ezzat sekali lagi diduga apabila isteri tercinta yang sering berada di sisinya disahkan menghidapi penyakit stroma gastrousus ketika sedang hamil 5 bulan. Walaupun pelbagai dugaan yang dilalui pasangan ini, mereka tetap teguh mengharunginya bersama. Yang pasti, mereka terus kekal setia hingga ke hari ini. Ketawa bersama, menangis bersama, ujian juga dilalui bersama. Walaupun dalam tempoh yang berbeza, tapi itulah yang mampu untuk memberikan kekuatan dan menjadi suatu contoh ataupun inspirasi kepada kita. Jadi, teruskan bersama dengan saya kerana pasangan ini iaitu Ezzat Lazim dan juga Nur Aziana Ramli telah pun berada di talian untuk panggilan video bersama dengan kita. Assalamualaikum, Ezzat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar pasangan bahagia, pasangan setia? Allah. Alhamdulillah kami sihat. Alhamdulillah sihat. Okey. Baik, Ezzat dan juga Nur Aziana, tadi secara ringkas kita dah berkongsikan dengan para penonton, tetapi pastinya ramai yang rasa kagum dan juga tertanya-tanya di antara anda berdua ini sebagai pasangan, di mana datangnya kekuatan itu untuk terus mengharunginya bersama-sama. Kerana ujian tu datang berbeza masa, tetapi anda berdua tetap juga bersama. Bagaimana yang boleh saya katakan, sebenarnya ujian kesusahan juga ya sebenarnya yang membentuk apa yang terjadi pada kehidupan kami sekeluarga hari ini. Kalau tak kerana dengan ujian yang terjadi dalam hidup kami sebelum ni, kami rasa mungkin kami tak sampai ke tahap ni. Kerana kekuatan ketabahan yang kami hadapi bersama, itulah membuatkan rasa kasih sayang tu semakin kuat antara kami. Mungkin setiap pasangan itu diuji dengan berbagai cabaran, berbagai dugaan. Semua pasangan mesti ada cabaran dan dugaan dalam hubungan, dalam perkahwinan. Tapi kami diuji dengan cara begini. Jadi saya rasa sebenarnya itulah, sebenarnya saya tak macam bersyukur jugalah sebenarnya. Walaupun ujian ni kita bagi saya amat berat juga pada mulanya. Tapi alhamdulillah semakin lama, semakin bila kami bersama, sebenarnya ia semakin menjadi satu yang istimewa dalam hidup kami sebagai suami isteri. Betul tak? Okey, Nur Aziana. Okey, soalan ni khusus untuk awak. Okey, sebagai seorang isteri, bukan mudah sebagai seorang suami yang terkenal, kemudian ada episod hitamnya di mana anda sendiri saya rasa dilanda pelbagai persoalan dan juga tomahan, cemuhan dan sebagainya. Tak semua isteri sanggup dan mampu bertahan. Jadi di mana datangnya sumber kekuatan tu? Dia pertama sekali kena reda lah. Kalau tak reda, dia apa yang orang kecam kita rasa macam down. So yang pertama kita kena reda, kita muhasabah diri kita balik. Dulu kita macam mana, sekarang kita macam mana. So yang tak elok tu kita ambilkan sebagai satu perkara yang positif
untuk kehidupan, untuk meneruskan kehidupan kita. Kalau kita pandang yang negatif, negatiflah hasilnya. Jadi positif tu perlu ada dalam diri kita sendiri, orang sekeliling kita. Nak kata orang kecam terlalu ramai, sampai ke hari ini pun masih ada orang kecam, sebab selagi wartawan ataupun media sosial mengungkit ataupun bukan mungkin bertanyakan soal-soal yang previous, orang akan kecam balik. Orang lupa, pasal orang ingat balik. Tapi kita baca, just baca, kita ambil itu sebagai satu pengalaman, supaya pengalaman itu kita tidak perlu lagi buat lagi. Kalau buat lagi tu maksudnya dia tidak fikir untuk masa depan. Inilah. Itu pendapat saya lah. Tapi jujurlah, bahayanya orang-orang luar ni, pernah tak terdetik, mungkin ringkas saja, tapi sampai ada tak yang kata, Aziana tinggalkan je lah Izzat tu, tak berbaloi lah nak terus setia bersama dengan dia. Pernah tak ada persoalan ataupun diajukan macam tu? Dia macam ni, ada juga pernah saya terbaca netizen punya komen. Biasalah, saya baca masa tu saya ada kanser kan. Bila saya baca saya rasa macam down and stress. Tapi saya berkata macam ni, orang kata apa, mestilah bini dia tak tinggal macam tu dia kata. Orang yang jenis yang cautuk ni dia punya ni lain macam sikit. Sampai Macamlah perempuan mana orang yang cakap bahasa di Twitter, cacap orang cakap tentang orang yang terjebak dalam perkara ni. Diorang akan fikir mestilah setia, bini mana tak setia, sebab diorang mengaitkan pasal rumah tangga yang bukan rumah tangga macam bukan yang perkara yang paling detail tu, maksudnya sampai sampai hubungan atas-hati pun mempersoalkan mesti lagi nak tinggal macam tu. Maksud saya macam tu lah saya cakap. Tapi macam saya fikir mereka tidak berada di tempat kita. Betul. Mereka tidak setia dengan kita di dalam kehidupan kita. Sebab tu saya cakap dalam rumah tangga tidak boleh ada orang luar masuk campur. Tak kira lah adik-beradik ke, ibu bapa sekalipun. Tak. Mereka kita kalau kita share, mereka yang mana positif kita ambil, yang negatif kita buang jauh-jauh. Okey. Macam saya, mereka tidak stay together with us. So mereka tidak tahu keadaan kita, kehidupan kita. Okey, Izzat, tak lama selepas tu anda sebagai pasangan pula diuji dengan masalah kesihatan isteri, stroma gastro-usus ya, Azian Okey, yang waktu tu pula macam mana pula Izzat mungkin mengambil peluang ini untuk membalas balik kesetiaan dan jasa isteri kepada anda ni, Izzat? Macam itulah sebenarnya bagi saya, bila ujian-ujian ni sebenarnya memang mematangkan hubungan kami lah. Bila saya ditipu ujian, bila saya lepas tu isteri saya pula kena kanser, saya merasakan pada mulanya agak down juga, macam kata apalah yang diberi ini, apalah nasihat aku ni. Tapi sebenarnya bila kita hadapinya dengan redha dan dengan apa maknanya dengan positif, kita terima segala kejadian ni sebagai satu kekuatan kita. Alhamdulillah, kerana ini kita dapat hadapi dengan baik. Izzat, tipulah. Saya sebenarnya bersyukur sebenarnya kepada ilahi sebenarnya, kerana perjalanan hidup keluarga saya ni sebenarnya ujiannya sebenarnya membuatkan kami lebih, orang kata lebih kuat lah, lebih rasa saling memerlukan antara lain, saling melengkapi antara kami sesama suami isteri sebenarnya. Begitu juga dengan anak-anak kan. Ini semua sebenarnya bagi saya anugerah lah sebenarnya. Anugerah daripada kegagalan. Mungkin kegagalan yang berlaku dalam hidup saya adalah membuat kami untuk lebih. Baik, Izzat, sebenarnya tipulah kita kan. Kita, Izzat, sorry saya bersilah. Kalau sebagai seorang suami ni, kita memang takut betul dalam susah tu, dalam kejatuhan kita, isteri tinggalkan kita, tak sayang kita, tak percaya pada kita. Mungkin inilah masa saya bagi peluang untuk Izzat ucapkan sesuatu kepada Azian secara langsung bersama penonton wanita hari ini. Terima kasih kepada dia. Okey, mana saya nak kata. Saya syukur kepada ilahi Allah Tuhanku kerana ia dikurniakan pasangan yang amat memahami, dan saya rasa dia adalah antara yang melengkapi hidup saya sekarang ini. Saya bersyukur, saya berharap semoga sama-sama kita doakan agar jodoh kami panjang. Amin. Dan dia adalah bidadari yang tak terganti dalam hidup saya. InsyaAllah. Sekali lagi, kita ucapkan terima kasih kepada Izzat dan juga Nur Aziana kerana berkongsi suatu kisah yang cukup orang kata menakjubkan ini tentang kesetiaan sebuah perkahwinan. Sekali lagi terima kasih Izzat, Nur Aziana kerana bersama dengan kita. Amin amin rabbal alamin. Kita harapkan, kita doakan rumah tangga mereka terus bahagia kekal hingga ke jannah. Jadi itulah merupakan antara inspirasi saya boleh kongsikan bersama dengan Hawa dan juga Uyaina. Okey, tadi awak dah bagi macam-macam kan. Mereka dah bagi macam-macam gambaran, tapi
mungkin inilah antara Nur Aziana mungkin antara contoh terbaik untuk seorang wanita. Ya, memang sebenarnya saya tersentuh apabila Izzat dan Ziana cakap apa-apa pun kena reda. Bukan senang untuk kita nak reda dan kekal positif, namun segalanya pasti ada hikmahnya. Betul. InsyaAllah. Dan Farin, saya juga tertarik untuk baca komen oleh salah seorang kawan kita di Facebook dari Raymond Jaafar yang kata, suka dan duka itu adalah nikmat yang harus dirasai bersama. Tak kira suami, isteri atau pasangan yang baru mula perhubungannya. Dan tadi Izzat pun sempat kata kesusahan yang dialaminya itu adalah sebagai salah satu anugerah. Dan sekarang sudah pun terhubung kembali di talian. Kita bersama dengan Ustaz Azam. Ustaz, masih berada di situkah? Ustaz? Ya, masih lagi setia bersama you all semua, insyaAllah. Okey, Ustaz, ni yang nak tanya ni. Menarik ni tadi Izzat ada cakap tentang apa sahaja kesusahan yang dialaminya itu dia lihat sebagai satu anugerah. Dan kawan kita kat Facebook ni pun kata setiap kesusahan itu sebagai satu nikmat. Jadi Ustaz, mungkin pentingnya kepada kita dalam melayari bahtera perkahwinan atau sesebuah perhubungan untuk mempunyai suatu minda yang positif dan melihat itu dari sudut pandangan yang lebih baik. Baik, terima kasih Uyaina dan juga Hawa serta para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita tengok, tadi kita tengok kan bagaimana Izzat dan pasangannya. Ujian yang sangat pelbagai. Tadi saya dengar Izzat kata apa, dengan ujian itulah Allah Ta'ala mematangkan hubungan mereka. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton, memang betul. Dengan ujian Allah nak naikkan darjat seseorang. Dengan kesusahan Allah nak naikkan darjat seseorang. Kita jangan lihat kesusahan hanya dari segi material, wang ringgit dan sebagainya. Ada orang kaya juga susah. Susah apa? Susah untuk berjumpa, susah segi semasa dan sebagainya. Ada orang miskin juga susah. Susah apa? Susah segi material. Tapi barangkali mungkin senang jumpa dan sebagainya. Para penonton, saya nak kongsikan, kita susah macam mana pun, saya nak kongsikan ada 3 CPR. Apa dia? C yang pertama, kalau ada masalah macam mana susah sekalipun, kalau boleh tuan-tuan dan puan kita bincang dalam keluarga kita. Kita bincang sesama kita pasangan sahaja. Tapi kadang-kadang minta maaf cakap, kita ni manusia biasa, kita perlukan berjumpa dengan manusia lain. Kita perlukan luahan, betul Yaina dan Hawa? Tuan-tuan dan puan, C yang pertama, ceritakan dengan ahli keluarga yang terdekat yang dipercayai. Ini paling penting, yang dipercayai. Itu C yang pertama, ceritakan. Bila kita luahkan, insya-Allah segala masalah kita akan terbebas, insya-Allah. P yang kedua, CPR ni bukan masalah pernafasan P yang kedua apa dia? Pergi jumpa kaunselor keluarga yang berdaftar. Jumpa CR, jumpa kaunselor berdaftar. Maknanya kita ada masalah kesal dalam rumah tangga, jangan suka-suka jumpa orang yang bukan-bukan. Jumpa kaunselor berdaftar, kaunselor keluarga berdaftar, insya-Allah mereka akan berikan kebaikan kepada kita dan juga jalan peluang untuk kita. Dan R yang terakhir apa dia? Rujuk pejabat agama berdekatan. Kerana apa? Di pejabat agama, saya contoh kalau kita di Johor, saya di Johor, di pejabat agama, pejabat qadi daerah memang ada bahagian pembangunan keluarga. Jumpa dengan mereka di sana pun ada kaunselor, jumpa dengan pejabat agama, rujuk mereka dan bincang segala masalah rumah tangga kita. Kerana apa? Ada orang kata, Ustaz, susah ni menyebabkan dia jatuh, dia down dan sebagainya, akhirnya pasangan lari dan sebagainya. Ini pun satu, kita tak berada dalam kasut seseorang. Jadi bila mana Allah uji, tanda Allah sayang, insya-Allah Allah bebankan kita kerana Allah tahu kesanggupan kita untuk mendapat kesan itu. Dan contohlah kalau kita lihat tadi kan, Uyaina, Hawa, para penonton, Izzat Lazim. Orang kata Abang Izzat mukanya sama macam saya kalau saya kata tepi berita lah. Kan? Ada orang kata lain macam. Apa yang nak kongsikan? Lain macam kan? Tapi aku tak boleh menyanyi lah kan? Aku nyanyi je exist dulu kan? Apa yang nak kongsikan para penonton? Bagaimana kita nak kekal setia. Dan benda ini saya cakap untuk diri saya. Sebab saya pada rumah tangga sekarang pun rumah saya tengah dalam hari. Baru lepas bersalin, Alhamdulillah. Berkat penonton doakan. Alhamdulillah kami dapat anak yang kedua, anak perempuan. Alhamdulillah. Dalam hari doakan. Isteri saya dan anak sehat, keluarga kami bagi, insya-Allah. Bagaimana nak kekal setia? Bagaimana kita nak kekal setia? Saya nak kongsikan ada 3 juga, itu SSD. Apa SSD? Tuan-tuan, SSD. Ya. S yang pertama, sabar. Ini paling penting. Sabar. Sabar. Bila mana kita sabar dengan pasangan, kita sabar dengan kita punya suami, kita punya isteri, insya-Allah Allah berkati. Kerana fasbur jamil, sabar itu cantik, insya-Allah. Ini Allah Taala kata. S yang kedua, syukur. Tuan-tuan, bersyukurlah dengan perhubungan yang Allah berikan kepada kita. Minta maaf cakap, ada orang di luar sana memang tak ada rezeki dia berkahwin. Ada orang begitu. Kita bersyukur kerana Allah beri kita pasangan. Susah macam mana pun dia bersama kita. Kita fikir balik.
kita susah, dia bersama kita. Dia susah, kenapa kita tak nak bersama dengan dia? Subhanallah. Syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan dia yang terakhir, iaitu apa dia? Doa. Doa silahul mukmin. Doa. Tuan-tuan dan puan, banyakkan berdoa. Saya akan kongsikan doa nanti di Instagram dan Facebook saya, Azam Al-Kankari. Boleh tengok nanti insya-Allah di Instagram, Facebook saya. Apa doanya? Yaina dan Hawa. Saya nak kongsikan para penonton. Yang boleh kita amalkan. Ini doa biasa kita baca. Apa Nabi ajar kepada kita doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Wa a'udzubika minal ghabrati daini wa qahri rijal. Apa maknanya tuan-tuan dan puan? Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kedukaan, dari lemah kemahuan dan rasa malas, dari sifat pengecut dan bakhil, dari belenggu hutang dan tekanan daripada manusia. Jadi tuan-tuan dan puan, doa ini saya kongsikan di Instagram dan Facebook saya, Azam Al-Kankari. Terima kasih kepada para penonton, kepada kru produksi Wanita Hari ini kerana sudi menjemput saya, insya-Allah. Moga bermanfaat, insya-Allah. InsyaAllah macam-macam perkongsian dari CPR ke SSD, dan kepada penonton, kalau nak tengok balik apa doa tu, boleh ke Instagram Ustaz Azam. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Sama-sama, insya-Allah. Moga bermanfaat. Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua. Moga bermanfaat. Selamat Ramadan Ustaz. Tu tadi Hawa, bila kita bercakap pasal kesusahan tu dan kesetiaan, masing-masing mempunyai nilai kesusahan dan kesetiaan yang tersendiri. Apa yang pasti, perkongsian kita pada hari ini dapat memberi input yang berguna dan bermanfaat kepada anda semua. Apa-apa pun, percayalah segalanya ada hikmahnya. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19 menjadikan rutin tahunan Ramadan berlainan bagi tahun ini. Setiap tahun, dapur hotel sibuk menyediakan juadah buffet berbuka puasa. Tetapi tahun ini, rangkaian Hotel Royal Chulan menyediakan juadah Ramadan dengan konsep bungkus je berbuka di rumah. Kami menyediakan lebih 100 hidangan dan kami menyediakan juga set dan juga ala carte. Contoh macam bubur lambuk, ayam masak merah, nasi Arab kita, daging masak hitam dan pelbagai jenis lagi. Buat masa ni, sambutan sangat menggalakkan. Banyak order-order daripada luar Kuala Lumpur juga yang order daripada kami. Promosi Ramadan bungkus je berbuka di rumah yang ditawarkan sepanjang bulan puasa ini menjanjikan hidangan yang disediakan mengikut piawaian kebersihan yang ditetapkan. Kita menyediakan platform di dalam kami punya media sosial. Pelanggan akan membuat tempahan melalui WhatsApp. Tempahan tutup sebelum pukul 3 petang. Penghantaran kita bermula daripada 24.30. Kita punya hotel memang dapat halal certified by JAKIM. Kita ikut semua garis panduan yang telah ditetapkan oleh JAKIM dan juga sepanjang tempoh PKP ini juga. Selain daripada menu di bulan Ramadan ni, konsep delivery ni juga kita extend sampai ke Aidilfitri. Selain daripada bungkus je yang promosi kita ada, kita juga menyediakan pre-order cookies untuk raya. Untuk tempahan, boleh layari daripada media sosial, Facebook, Instagram dan juga kita punya website. Bungkus je berbuka di rumah memberi peluang kepada tetamu setia hotel untuk terus menikmati juadah makanan berbuka puasa dari hotel pilihan dengan tawaran harga yang berpatutan dalam keselesaan di rumah sendiri. Pendekatan yang sedikit berbeza yang ditawarkan oleh Royal Chulan yang mana anda boleh bungkus je dan bolehlah buat tempahan bermula sekarang. Okey, baik, dalam segmen tajaan sekarang ini anda bersama dengan Nur Atira Samsudin yang merupakan pegawai pemasaran jamu jelita. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam. Apa khabar Yana? Khabar baik. Alhamdulillah sihat. Itulah lama tak jumpa Atira. Atira sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey Atira, hari ini apa yang nak dikongsikan oleh Atira kepada semua penonton wanita hari ini? Okey, terima kasih Yana. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini dan selamat sejahtera diucapkan. Okey, di kesempatan ini Atira mewakili Jamu Jelita nak mengucapkan selamat berpuasa buat seluruh umat Islam yang menyambut bulan Ramadan. Dan Atira juga nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak walaupun kita ni cuma stay at home. Sepanjang PKP ni produk Jamu Jelita masih laris, masih terjual sehingga kami terpaksa restock 2 kali produk buat PK Plus ni demi memenuhi keperluan pengguna. Jadi bagi Atira yang mana yang masih belum cuba dan menyaksikan wanita hari ini, anda boleh dapatkan produk buat Pinky Plus ni sekarang dengan layari www.jombai.my. Sebab jaminan dari Atira kalau beli pasti repeat order Yana. Sebab
Pinky Plus ni bukan produk biasa-biasa ya, sebab dalam buat Pinky Plus ni selain mengandungi buah-buahan yang terbaik buat kulit, tetapi kandungan vitamin C yang tinggi juga sangat baik untuk sistem imunisasi dan tubuh badan kita. Lebih lagi dengan apa yang melanda dunia sekarang, saya kira bukan kulit saja yang perlu dijaga, tapi kesihatan dan tubuh badan pun perlu diambil kira, Yana. Jadi pengambilan buat Pinky Plus ni akan memang sarankan untuk kita amalkan dalam rutin harian sebagai minuman tambahan yang wajib kita amalkan dari peringkat umur remaja sehingga dewasa. Lelaki dan perempuan pun boleh amalkan sebab kandungan dia cukup terbaik buat kita punya kesihatan tubuh badan dan juga. Okey, Atira mungkin boleh kongsikan juga berapakah harganya? Okey, boleh. Ikutkan sebenarnya produk ini berharga cuma RM39.90 untuk 400 gram dan berharga RM90.90 untuk 1 kilo. Dan kalau anda nak dapatkan produk buat Pinky Plus ni yang lebih murah di pasaran, anda boleh dapatkan di secara online di portal belian online kami di www.jombai.my. Sebab apa, Yana? Sebab nak tahu sebenarnya buat Pinky Plus ni memang merupakan produk kami yang sangat laris. Walaupun PKP masih pengguna yang mana kehabisan stok, orang mesti dapatkan produk kami secara online. Sebab kan kedai jamu pun tutup, susah nak dapatkan produk. Jadi anda boleh dapatkan di Jombai, di Shopee. Dan kalau anda yang ada masalah kulit, memang akan sarankan yang ada masalah jerawat, yang ada masalah kulit jeragat, kalau kulit yang tidak sekata, boleh amalkan Pinky Plus ni tanpa ragu-ragu sebab penggunaannya hanyalah bahan semula jadi yang memang terbaik untuk tubuh badan kita dan juga kulit kita. Okey, baik. Itu berkenaan dengan Pearl White Pinky Plus. Apakah produk kedua yang Atira nak kongsikan dengan penonton pada hari ini? Okey, untuk produk seterusnya, Uyana, ini adalah produk yang dicari-cari oleh pengguna sepanjang PKP kita stay at home ni. Maklumlah, bukan kita tak tahu bila di rumah ni, segala menu yang masak tu kita nak masak. Lepas kita masak, kita makan, kita lah jadi chef sepanjang PKP ni. Dan saya rasa bukan semua orang yang berkemampuan untuk ada pembantu yang kita boleh bersenam dalam masa yang sama. Tapi untuk orang yang tidak ada masa dan juga orang kata tak ada pembantu dan kena work from home lagi dan kena urus keluarga, uruskan orang kata apa, rumah, keluar dan sebagainya, pasti kita tidak ada masa untuk bersenam. Dan hal ini juga kadang-kadang tu menyebabkan bila sepanjang PKP ni kita nak asyik makan, masak, sehingga kan menyebabkan orang kata apa, baju pun dah ketat di bahagian lengan, di bahagian pinggang, macam orang kata apa, tubuh badan dah tidak seperti orang kata apa, sedia kala. Jadi ada isu macam ni dan untuk bantu anda dapatkan berat badan ideal dan bentuk badan menawan, akan sarankan anda di rumah boleh amalkan 5 plus dengan menggunakan konsep 1 hari 1 secik selama 20 hari untuk bantu anda dapatkan bentuk badan idaman dan juga berat badan yang lebih ideal. Sebab setengah produk di luar sana, anda percaya, yang menjadi kerisauan buat pengguna adalah produk yang mengandungi bahan terlarang dan sebagainya, tapi ingin anda tekankan dan anda ingin tekankan kepada pengguna bahawa Lemon Plus tidak mengandungi bahan terlarang, hanya menggunakan bahan-bahan semula jadi, formulasi daripada limau gedang, lemon dan ekstrak peti hijau, dan penggunaannya bantu singkirkan toksin dan lebihan makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh, yang mana kita perlu keluarkan kerana usus sel kotor menyumbang kepada penyakit dan juga menyumbang kepada kita ni orang kata berat badan bertambah dan sebagainya. Jadi sebab sarankan anda boleh amalkan 5 plus ni 1 hari 1 secik dan berharga cuma RM50.90 saja. Ini harga asal. Kalau nak lebih murah boleh dapatkan di kedai jamu ataupun layari www.jombai.my. Okey, baik, itu berkenaan dengan Lemon Plus. Dan produk terakhir yang nak dikongsikan dengan penonton adalah? Okey, produk yang terakhir buat hari ini adalah BioShape Body Lotion. Okey, ini adalah produk yang terpercaya. Kebanyakan rakyat Malaysia pasti tahu tentang isu kulit menggelebih di bahagian perut, di bahagian lengan dan pinggul. Dan untuk orang kata apa, setengah produk yang menjanjikan untuk mengecutkan dan sebagainya, panas dan tidak bersesuaian dengan cuaca di Malaysia. Tapi dengan BioShape Body Lotion, anda tidak perlu risau sebab tidak panas langsung. Anda boleh pakai mengikut keselesaan, malah boleh pakai sepanjang hari sebab dia tidak melekit. Dia tak ada bau minyak ke, tak ada. Dia bau dia wangi dan penggunaannya boleh bantu atasi masalah kulit menggelebih serta bantu atasi masalah kulit, rekahan kulit dan membantu atasi rekahan kulit. Dan juga buat anda yang risau, kadang-kadang orang berpantang ke apa kan, jadi anda boleh pakai, lelaki dan perempuan pun boleh pakai. Boleh pakai sewaktu bersenam, nak pakai dalam harian buat kerja biasa pun tak ada masalah sebab dia tak panas langsung. Baik, okey Atira, kita masih ada masa. Mungkin Atira boleh kongsikan sedikit testimoni-testimoni kalau orang kalangan penonton nak tengok di manakah? Mungkin ada social media yang nak dikongsikan?
Bagus soalan Uyana tu. Okey, anda boleh follow IG kami, Jamu Jelita The Official, dan hashtagkan Jamu Jelita Testimoni, ataupun boleh tengok di ruangan highlight kami, banyak kami kongsikan testimoni yang diamalkan produk Jamu Jelita dan cukup berpuas hati dengan kehebatan produk kami. Dan yang paling penting, anda di rumah perlu tahu bahawa Jamu Jelita telah berada di pasaran hampir 9 tahun dan produk ini merupakan produk yang cukup diyakini pengguna dan terkenal dengan tagline kami, produk berkualiti dengan harga mampu milik. Jadi untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi 1800 885510 atau WhatsApp Atira di 013-3535-753. Dan kalau anda yang ada masalah kulit, ingatan tekankan buat lelaki dan wanita, tak ada masalah, anda boleh amalkan produk Perawat Pinky Plus yang berharga cuma RM39.90 untuk 400 gram dan 15 berharga RM59.90 dan BioShape Body Lotion berharga RM35.90. Jadi jangan lupa dapatkan di www.jobai.my. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Atira di atas penerangan, dan kepada anda kalau nak mendapatkan produk dari Jamu Jelita, bolehlah ke laman web dan juga social media yang telah diterangkan oleh Atira sebentar tadi. Okey, baik. Kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih Atira. Wanita Hari Ini. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, di hari Jumaat yang penuh berkat dan rahmat ini kita telah sampai ke penghujung Wanita Hari Ini untuk edisi hari ini. Tapi kami ada lagi yang ingin dikongsikan, sesuatu yang percuma dari Uyaina. Silakan. Betul, seperti biasa kami nak war-warkan tentang NST e-paper yang mana anda boleh dapatkan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Untuk langganan, sila layari www.nstp.com.my/MCO. Dan di hari Jumaat yang penuh prihatin, anda pasti ingin menderma dengan ikhlas. Ada sesuatu yang hawa ingin kongsikan. Ya, ini pula sebagai satu usaha bagi melawan penularan COVID-19, Media Prima melalui Tabung Kemanusiaan Media Prima NSTP, Media Prima NSTP Humanitarian Fund merayu sumbangan segera daripada orang ramai bagi membantu kerajaan terutamanya dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19 dan membantu mereka yang terkesan akibat virus ini. Harapnya kita semua sama-sama membantu frontliners dan juga mereka yang memerlukan. Kalau ada yang belum menyumbang bersedekah pada hari Jumaat ini mungkin salah satu yang kita boleh salurkan sumbangan kita. Dan yang paling penting, sumbangan itu nanti akan dikecualikan cukai. Betul. Baik, Juadah Setulus Ikhlas. Sempena bulan Ramadan ini, rangkaian TV Media Prima membawakan Juadah Setulus Ikhlas, sebuah platform buat semua peniaga bazar Ramadan daftar sebagai vendor secara percuma di laman sesawang beritaharian.com.my/setulus ikhlas atau ohbulan.com.my/setulus ikhlas mulai 1 Mei tempoh hari. Dan pelbagai artikel dan video menarik mengenai kempen Ramadan Raya rangkaian TV Media Prima di laman sesawang ini. Jadi anda kalau nak jual kuih raya dan sebagainya boleh mendaftar. Hazrina Kasim juga mungkin kat rumah sekarang ni hari ini tak bekerja, dia mungkin sedang memasak nak menjual petang ini, boleh daftar Hazrina. Ya betul. Sekarang ni semua bendanya di atas talian. Kalau nak membaca, nak menderma, nak menjual, semuanya boleh buat secara online sahaja. Esok kita akan kembali dengan sesuatu yang cukup istimewa bersama dengan Hazrina Kasim, Sugita dan juga Fatin, iaitu mengenai seorang yang cukup istimewa. Yes, sempena seorang Hari yang Ibu. cukup istimewa dalam hidup kita. Ya, dan esok topiknya ialah sempena Hari Ibu, ibuku inspirasiku. Pastinya semua orang mempunyai ibu yang menjadi idola sejak dilahirkan lagi. Betul. Dan macam kalau Yana secara peribadi, Yana selalu cakap macam ni dekat Umi Yana. Yana kata, apa sahaja yang Yana kecapi hari ini dan apa sahaja yang Yana akan kecapi pada hari esok, semuanya adalah disebabkan oleh Umi. Jadi terima kasih. Nak ambil peluang ni untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibunda saya yang tersayang, Siti Nofara. Terima kasih di atas segala pengorbanan Umi selama ini. Dan juga selamat Hari Ibu kepada semua wanita-wanita hebat di luar sana. Ini ucapan sebelum hari esok. Tapi ibu, engkaulah ratu hatiku. Dan kalau kita lihatkan sebenarnya peranan ibu sangat-sangat besar, sangat-sangat luar biasa. Okey, bercakap saya mengacarakan program Wanita Hari Ini adalah satu penghargaan untuk wanita.
saya kira seorang ibu, seorang wanita adalah makhluk ataupun ciptaan Allah yang paling hebat, yang paling sempurna sebenarnya. Kerana bukan sahaja mampu untuk membuat pelbagai kerja dalam satu masa, multitasking. Seorang ibu, career woman, seorang isteri, malah menjaga anak. Tempoh hari saya sendiri pun mengaku apabila anak menangis tu, kalau suami dia dah tak boleh tahan. Seorang ibu dia mampu bertahan, malah masih lagi mampu melayan kerenah suami dan juga rumah tangga. Itu Fahdin sebagai seorang suami, saya sebagai seorang anak. Kadang-kadang bila kita sibuk, kita mengeluh. Tapi bila tengok mak saya bekerja, tetapi sempat juga nak masak untuk anak-anak sambil mengemas rumah, cukup kagum macam yang Fahdin cakap, boleh buat macam-macam, multitasking. Apa yang pasti ibu kita adalah superwoman. Semua benda mereka boleh buat. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Wanita Hari ini. Esok kita akan membincangkan tentang ibuku inspirasiku. Kita hargai ibu-ibu sedunia. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye. Waktu yang sukar menguji semua, tak pernah disangka. Bumi yang kelabu tambah cahaya. Usah mengalah, mencari salah, masih ada jalannya. Bersatu hati, moga dugaan berakhir. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya, masa untuk teguh bersama, doa dan usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan mampu ditempuri, keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Padamu Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini, membebaskan sengsara. Damaikan rasa sesama manusia, ketepikan emosi. Bawalah semangat yang menyeluruh semua fakar. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya, masa untuk teguh bersama, doa dan usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan mampu ditempuri, keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Senyuman terindah, memancar bahagia. Padamu Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirkannya.